Okay, Assalamualaikum semua. Okey, jadi dalam taburan kebarangkalian ni, itu hari sebelum ni kan saya dah buat taburan pemboleh ubar awak. Okey, jadi kita sambung kepada taburan binomial. Okey, taburan binomial ni kelas, dia menghasilkan hanya dua kesudahan sahaja dan dikenali sebagai percubaan Bernoulli. Jadi dia buat eksperimen. Okey, contohlah eksperimen kependuk shilling di lambung sekali. Jadi kemungkinan dia boleh dapat gambar, kemungkinan dia boleh dapat angka. So maknanya dia ada dua kesudahan sahaja. Bila awak buat lambung duk shilling kan, biasanya kan okey, kalau kepala menang, kalau ekor kalah, macam tu kan. Jadi yang kepala tu kita anggap dia sebagai kejayaan, yang ekor tu yang kalah tu kita anggap sebagai dia kegagalan. Okey, so eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan yang mungkin ni dikenali sebagai percubaan Bernoulli. So dia ada ciri-cirinya, dia hanya ada dua kesudahan macam yang saya cakap tadi, kejayaan dan kegagalan. Okey, jika kebarangkalian kejayaan ialah P, maka kegagalan ialah 1 tolak P. Okey, kenapa dia mesti 1 tolak P? Okey, semua kebarangkalian ni, jumlah semua kebarangkalian adalah 1. Jumlah semua kebarangkalian adalah satu. Ni saya dah cakap masa boleh ubar awak itu hari kan. Okey, jadi kalau semua adalah 1, jadi kejayaan ni kejayaan campur kegagalan mesti dapat 1. Jadi kalau sini P, sini apa? Macam tu dapat 1. Jadi nak cari sini apa kegagalan ni? Persamaan linear 1 tolak P. That's why lah kegagalan 1 tolak P. Okay? Ataupun kita wakilkan sebagai huruf lain. Katakan kejayaan P, kegagalan Q. P campur Q dapat 1. Boleh juga mana-mana je. Okay. So, kita terus kepada contoh. Raja di sebelah menunjukkan gambar raja pokok yang mewakili semua kesudahan bagi dua pusingan, iaitu permainan tic-tac-toe. Adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Gambar raja pokok kita dah buat dekat dalam pemboleh ubar awak kan. Okey, so dia ada dua pusingan. Jadi kalau awak perasan dekat sini, dia ada tiga kesudahan, iaitu menang, seri, kalah. Jadi kalau ada tiga kesudahan, dia adakah taburan binomial? So dia tidak. Kenapa dia bukan taburan binomial? Kerana taburan binomial hanya mempunyai dua kesudahan sahaja. Kalau dah ada 3 menang seri kalah ni tak adalah. Dia ada 3 kesudahan, maknanya dia ada 3 pula kemungkinan. Jadi kalau ada 3 kemungkinan, dia bukan taburan binomial. Okay, so taburan binomial ingat dia mesti ada 2, 1 kejayaan, 1 kegagalan je. Right? Okay, so latihan muka surat 76 sila buat. Okay, seterusnya kita tengok rumus. Ada rumus yang boleh kita rujukkan di sini. Kebarangkalian satu peristiwa bagi taburan binomial. Okey, so kita akan pakai bila kebarangkalian kelas. Kebarangkalian ni dia punya simbol adalah P, probability dalam bahasa Inggerisnya. Okey, so kita dah terangkan masa pemboleh ubar awak. So awak pun dah ingat kan. Kebarangkalian bagi X sama dengan R. Ni apa maksud X sama dengan R tu? Maksudnya R tu adalah nilai-nilai kesudahan yang mungkin. Okey, so maknanya sekarang ni dia punya rumus adalah begini. Kita tengok NCR. Okey, kenapa? Sini kita dah belajar dalam pilih atur gabungan kan. Okey, N ni maknanya semua jumlah percubaan. Lepas tu R ni berapa kali dia berjaya. Macam tu. Jadi P ni kejayaan. Kan? P ni pula kejayaan, jaya. Q ni tak berjaya, gagal lah. Macam tu. So Q ni boleh ganti dengan apa? 1 tolak P. Mana-mana je lah. Okay. Alright. So semula N ni adalah semua jumlah apa? Jumlah kesudahan. Kesudahan pula. Semua jumlah percubaan. Berapa kali dia mencuba. So R ni berapa kali dia berjaya. So dalam 3 percubaan berapa kali dia berjaya. Katakan 2 berjaya. Jadi kejayaan mesti kuasa dengan kejayaan. Yang kegagalan mesti yang tolak lah, betul tak? Kalau percubaan ada 3 kali, berjaya 2 kali. So 1 kali gagal. Jadi tolak lah. Macam tu. Itu je. Baki dia lah maknanya. Okay. So kena hafal rumus ni. NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. So kena ingat. P untuk kejayaan, Q untuk kegagalan. So ini semua bergantung kepada soalan. Macam mana kita nak baca ni, dia punya persamaan ini. Ini adalah namanya X ini adalah berkadar langsung dengan ini macam ulat ni kan. Dengan berkadar terus dengan binomial
N ni apa? N ni bilangan percubaan, bilangan kali percubaan. P ni kejayaan yang diperolehinya. Okey, so jangan pening pula kalau jumpa persamaan begini, apa benda ni? So kan tahulah N ni apa, P ni apa. Okey, so B ni stand for binomial lah. Okey, kita tengok contoh, kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari tertentu. Ialah 0.45. So bila dia kata hujan akan turun itu, so kita tulis itu hujan sama dengan 0.45. So bermakna kita anggap hujan ni berjaya lah. Macam tu. Okey. Jadi kalau hujan ni berjaya, kita anggap dia P lah. So satu lagi tak hujan. Bila hujan 0.45, kita dah belajar dekat pemboleh ubah rawak masa buat pokok tu. Kalau tak hujan, berapa? Pandai, 0.55. Kenapa jadi 0.55? Sebab dua-dua kebarangkalian ni kalau kita tambah mesti dapat satu. Pandai. Jadi bila tak hujan ni kita anggap dia kegagalan lah Q. Q boleh, satu tolak P pun boleh. Depends nanti kepada soalan-soalan yang awak akan jumpa. Okay. So far kita letak Q dulu. So sekarang ni dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian. So this one ialah P. Kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun. Bila satu minggu tertentu, satu minggu, bilangan harinya ada berapa? Good, 7 hari. Maknanya dalam 7 hari itu hujan akan turun tepat 4 hari. So itu yang kita, ni P kan kebarangkalian. So P, X sama dengan tepat 4 hari. So sama dengan 4 hari lah. Jadi bila tepat sama dengan 4 hari, so kita akan pakai rumus ini. NCR, P kuasa R, Q, N tolak R. Jadi kita akan pakai NCR, P kuasa R, Q, N tolak R. Okey, jom kita sebut. N ni dalam masa 7 hari, hujan akan turun tepat 4 hari. Nampak tak? So, maknanya berjaya lah turun hujan kan. So, bila berjaya turun hujan, dia kita pakai apa ni? P dia 0.45. Kuasa berjaya tadi berapa hari? 4 hari. So Q tadi yang tak berjaya hujan. Berapa hari yang tak hujan? Kalau dalam masa 7 hari, 4 hari hujan. Jadi balance berapa? 3 hari tak hujan. Ataupun N tolak R. 7 tolak 4 dapat 3. So pendek kata akan tambah 2 ni, dia akan jadi 7. Kan 4 hari campur 3 hari, 7 hari. 4 berjaya hujan, 3 tak hujan. Macam tu je, simple je. So pakai kalkulator sekarang. You akan dapat 0.2388. Seterusnya, kita pergi kepada B. Sekurang-kurangnya 2 hari. Apa maksud sekurang-kurangnya 2 hari? Tu kena faham apa maksud sekurang-kurangnya 2 hari. So bila dia kata sekurang-kurangnya 2 hari, maknanya kebarangkalian bahawa kan. Bila sekurang-kurangnya 2 hari, bermakna hujan tu X lah. Kita anggap hujan tu X lah. Okey. X itu, hujan itu akan terus sekurang-kurangnya 2 hari. Lebih ke atau kurang daripada 2? Mesti lebih atau sama dengan 2 kan, sekurang-kurangnya. Maknanya paling kurang 2 kali hujan. Dan selebihnya lah. 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari hujan. Macam tu. Okay. So, bila X lebih besar atau sama dengan 2, rumus yang kita belajar adalah P, X sama dengan tau. Yang NCR ni. Kita tak belajar yang lebih besar lebih kecil. So, okey. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 2, bermakna P awak ni adalah X sama dengan 2. Betul tak? Sebab dia sama dengan N. Lagi? Lebih besar daripada dia. P X sama dengan 3 lagi. P X sama dengan 4 lagi. P X sama dengan 5 lagi. P X sama dengan 6 lagi. P X sama dengan 7. Kenapa sampai 7? Sebab dia 7 hari kan. Jadi bermakna awak kena tambah semua ni. Awak kena tambah. Tambah semua. Jadi setiap satu ni barulah pakai rumus ni. NCR, PR, Q, N tolak R. Banyak nak pakai ni. Betul tak? So, kita buat plan B. Banyak ni pening. Okay, kita buat work smart. Kalau dah kita nak 2, 3, 4, 5, 6, 7, belakang dia apa? Siapa ingat? Kalau kita nak buat apa yang pemboleh ubah rawak tu, yang diskrit tu.
Dia kalau 7 hari maknanya mungkin tak hujan langsung. Mungkin sehari hujan. Mungkin 2 hari hujan. Mungkin 3 hari hujan. Mungkin 4 hari hujan. 5 hari hujan. 6 hari hujan. 7 hari hujan kan? Jadi 2, 3, 4, 5, 6 ni kita nak. Nampak tak? So yang kita tak nak ni, yang tak hujan ni kosong. Yang tak hujan pula. Yang kosong dengan 1 ni kita tak nak. Jadi apa kita buat? Kita work smart. Kita buat semua kebarangkalian adalah apa? Adalah 1. Very good, 1. Kita tolak dengan X sama dengan 0 yang takkan hujan ni. Maknanya tak ada 1 hari pun yang hujan. Ataupun kita tolak dengan X sama dengan sehari hujan. So bila kita tolak 2 ni, kita dapatlah 2 hari hujan, 3 hari hujan, 4 hari hujan, 5 hari hujan, 6 hari hujan, 7 hari hujan. Tapi kalau awak rajin nak buat semua ni, boleh. Boleh. Buatlah satu-satu semua. Jadi kalau awak nak work smart, buat begini. Tapi awak kena faham dulu apa konsep yang ni lebih besar ni. Okey. Kenapa 1 tolak? Sebab 1 tu kan semua kebarangkalian. Okey, kena tahulah. Okey. So, bila 1 tolak, barulah kita senang buat. Okey, ni. N, C, R, P, R, Q, N tolak R. Ni pun sama. N, C, R, P, R, Q, N tolak R. Ni 1. So, kita masukkan je lah. 1 tolak. Okey, N. Berapa hari semua? 7 hari. C, yang hujan tak ada. R ni yang ni lah. Nampak tak? Ni R. Ini R. Lepas tu, bila dah tak ada hari hujan, tadi hari hujan patutnya 0.45. Tak ada hujan. Okey, Q kalau 0.5 maknanya kalau dah tak ada sehari pun hujan, maknanya yang lain semua tak hujan lah. Berapa hari tak hujan? 7 hari tak hujan. Okey. Jadi tambah tolak lagi. Okey, ni pula. Yang 1 ni pula. 7 hari tadi, sehari je hujan. Kejayaan untuk hujan 0.45, untuk sehari je hujan. Maknanya yang tak hujan 0.55, 6 hari tak hujan. Pandai. Macam tu je. Senang je. Okey. Dah. So, pakailah kalkulator. Jadi, bila awak pakai kalkulator, okey, kira yang atas tu dulu. 0.0152. Good. Yang sana 0.0872. So, kira dapat berapa? Gitu. Logik lah, besar kan 0.8976 kan. Sebabnya dia nak sekurang-kurangnya 2 hari. Maknanya 2 hari hujan, 3 hari hujan, 4 hari hujan, 5 hari hujan, 6 hari hujan, 7 hari hujan. Yang tak hujan, yang kita tak nak tu, yang tak hujan langsung dengan yang 1 hari je hujan. Begitu. Ni cara macam mana kita nak buat kebarangkalian. Okey, cuba latihan muka surat 76 dan 77. Apa ni muskah? Okey, so buat latihan. Okey, seterusnya adalah Emma melakukan tinjauan tentang peratus murid di sekolah yang menaiki bas sekolah. Didapati bahawa 45% daripada murid itu menaiki bas. Okey, kita catat. Naik bas 45%. Maknanya ni kita anggap sebagai kejayaan lah, dia naik bas. Ya, jadi bila kita anggap dia kejayaan, bermakna P lah. Jangan tulis 45%. Saya dah ajar dekat Mulia Barawak, kita tukar kepada perpuluhan. 0.45. Okey, good. So, bermakna ada seketul lagi yang tak naik bas. Tidak naik bas. Berapa peratus yang tidak naik bas? Bakinya. Ya, 55%. So, automatik dia jadi apa? Ya, Q. Ataupun apa? 1 tolak P. Mana-mana lah. Okey. Alright, lepas tu 4 orang dipilih secara rawak. Okey, bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas. Okey, macam mana kita nak buat jadual taburan kebarangkalian binomial? Okey, so simple je. Bila taburan kebarangkalian binomial, bermakna ni ada kait rapat dengan apa? P, X sama dengan R tu. Lepas tu NCR, PRQ, N tolak R. Okey, jadi kita pun buatlah jadual. Bukan susah sangat. Okey, sekarang kita buat jadual. Okey, jadual kita yang pertama, maknanya yang ni lah. So, yang ini pula baru kebarangkalian dia. Kebarangkalian yang kita akan pakai rumus tu. NCR tu.
Kenapa X sama dengan R je? Okey, sebab yang ini berapa, maksudnya 4 orang tadi, kan 4 orang murid dipilih Sarawak tu, mungkin tak ada orang pun yang naik bas. Mungkin seorang naik bas, mungkin 2 orang naik bas, betul tak? Dia jadi macam mana pun boleh barawak dia macam ni. X 4 orang tadi kan, mungkin tak ada orang pun naik bas, mungkin seorang naik bas, mungkin 2 orang naik bas, mungkin 3 orang naik bas, mungkin 4 orang naik bas. Nampak tak? Bila kita buat sini, kita tahulah ini maknanya di sini kosong, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan dalam rumus. Okey, jap. Saya buat garisan. Okey, rumus. So, rumus NCR. Okey, N. Maknanya N berapa orang asalnya tadi? 4 orang. Tak ada orang pun naik bas. Kosonglah R. Nampak tak? Simple je. Okey, P. Kejayaan untuk naik bas berapa persen? 0.45 ataupun 45% kan. Jadi P 0.45. Kan dah tadi tak ada orang naik bas, kosong lah. Okay, Q yang peratus yang tak naik bas 0.55. Berapa orang yang tak naik bas kalau dah tak ada seorang pun naik bas? Jadi 4. Nampak tak? Senang je. Okay, so kira berapa dapat? 0.0915. Betul? Okey, teruskan lagi. 4 C. Okay. Berapa orang naik bas? Seorang. 0.45 ni maknanya yang berjaya naik bas seorang. Yang tak naik bas 3 orang. Pandai. Dah pandai dah tu. Kadang-kadang kita tak payah bergantung pada rumus kan. Lama-lama kita dah tahu sendiri. Itu konsep. Okay, 4 orang naik bas. 4 orang. Ada 4 orang budak yang kita ambil Sarawak. 2 orang naik bas. Yang berjaya tadi yang naik bas 0.45. 2 orang. Maknanya balance dia 2 orang yang tak naik bas. Nampak tak? Berapa jawapan? 3675. Yes, good. Teruskan lagi. 4C3 pula. Betul. Seorang je yang tak naik bas. Betul. So, jawapan? Betul. Okey, bawah lagi. Okey. Kuasa? Betul. Yang tak naik bas? Tak ada orang lah sebab 4 orang naik bas. Nampak tak? So, 0.0410. Lama-lama bila 2-3 contoh, dah boleh lah. Dah pandai lah dah. Betul lah ni. Okay, so ni lah namanya jadual taburan kebarangkalian binomial. Jadi bila dia kata taburan kebarangkalian binomial je, awak ingatlah rumus ni. Dia berkait rapat dengan rumus ni. Jadi, awak kena cari P, awak kena cari Q. Simple kan? Jadi A dah settle. Okay. So B dia kata lukis graf bagi taburan itu. Okay, kita dah belajar macam mana lukis graf taburan kan. Okay, tengok belakang. Okay, yang ini yang ni dia dah bagi. Saya salin balik. Sama je sebenarnya. Sama. Okay, saya copy balik kat situ. Senang kan? Okay. So dekat sini, okay, macam mana kita nak buat graf? Okay, senang. Okay, macam mana? Mula buat apa? Ingat lagi tak yang sebelum ni? Pak C, betul. Pak C ni kita buat dalam sikit lah. Okay, Pak C. Lepas tu, okay, garis. Betul. Okay, so yang ni awak buat dengan pembaris tau. Okay, yang ni R kan? Ataupun apa? X sama dengan R. Mana-mana lah kan? R ataupun X sama dengan R. Okay? Mana-mana je. Okay, lepas tu atas ni apa? Kebarangkalian dia P. X sama dengan R. Macam tu. Okay, lepas tu skala. Okay, good. So, X sama dengan R. Berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Terus, 0 mesti kat sini 0, 1, 2, 3, 4. Kosong kat asalan tu biar. Tak ada apa-apa. Dia kosong maknanya, kosong ni maknanya kebarangkalian dia dah masuk. Okay, yang asalan tu adalah Pak C tu. Okay. Okay, so untuk yang Pak C Y ni, Pak C kebarangkalian nak letak apa? 0.04, 0.2, 0.3, 0.2, 0.0. Jadi boleh tak kalau kita letak 0.05. So sini jadi 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.30 lagi. 0.35. Okay. Buatlah. Aku kena tengok betul-betul. Okay. So kita plot. Okay, macam mana kita nak plot? 0 dengan 0.09 lah. Okay, kita ambil 0.9 15 tu pengsan yang kita nak cari kan. 0.09. So dia dekat dengan 10 dah tu lah. Macam ni. Okay, 1 pula kita ambil 0.29 tu belakangnya dah 95, jadi 0.3 lah.
Okey, 1 dengan 0.3. Okey, 2 pula. 0.37. Kita ambil 37 3675 tu kita bunda jadi 37. 0.35, 36, 37. Okey. Then 3 pula. 0.2, simple je. Dan 4 pula 0.04. Bawah sikit. Macam tu. So, macam yang saya cakap hari tu, macam mana nak buat garisan dia? Jangan main cantum sesuka hati kan. Tak boleh kan. Jadi kita buat garisan ni macam mana? Ambil pembaris, sambung je. Tengok senang. Tapi awak guna pembaris tau. Ya Allah, saya ingat bengek hang kau. Awak guna pembaris Okey, dah settle untuk jadual. Okey, jadual pula graf. Okey, soalan seterusnya dia kata daripada jadual atau graf cari kebarangkalian. Okey, kita baca ni. Lebih daripada 3 orang murid menaiki bas. Okey, macam mana nak menulis dahulu. Okey, kita belajar menulis dulu. P kebarangkalian X ni maknanya yang menaiki bas tu lah lebih, baca, lebih daripada 3 orang. Lebih daripada 3 orang menaiki bas. So, kita tak belajar yang rumus dia lebih kan. Kita belajar macam ni kan. Sama dengan kan NCR, PR, QR. So, kalau lebih tak boleh. Jadi, kita buat apa? Kita pecahkan dia sama dengan. Kalau lebih daripada 3 bermakna apa? P sama dengan berapa? 4. Good. Kenapa 3 tak masuk? Sebab 3 dia tak ada sama dengan. So 4 je lah. Kenapa berhenti sampai 4 je? Kenapa tak 4, 5, 6, 7? Good. Pandai. Sebab murid tadi ada berapa manusia tadi tu? Ada 4 orang murid je. Apa nak lebih-lebih? 4 je. Faham? Okey. So bila P sama dengan X sama dengan 4 ni kebarangkalian. Maksudnya kebarangkalian yang menaiki bas itu adalah 4 orang. So macam mana kita buat dia punya rumus ni? NCR, PR, Q, N tolak R. So N ada 4 orang kan asalnya tadi 4 orang budak. So 4 berjaya menaiki bas. Betul tak? So 4 orang lah R dia. So yang tak berjaya tadi yang berjaya tadi 0.45. Tu 0.45 kan. Okey, so 0.45. 4 menaiki bas. Yang tak berjaya 0.5. Yang tak berjaya pula maknanya yang tak menaiki bas tak ada orang. So yang ni kita kira kan. Tapi soalan dia kata mesti daripada jadual ataupun graf. So senang je lah. Mana 4 orang tadi? Mana 4 orang? Tunjuk. Ni. Ni kan 4. X sama dengan 4. Ni 4. Ya, daripada graf terus dapat baca. Jadi tak perlulah buat yang ini. Kalau soalan kata daripada graf. Terus je. Terus sama dengan. Terus tepi tu sama dengan berapa? Kalau 4 tadi berapa tadi 4 daripada jadual? 0.4. Salah. 0.0410. Si daripada jadual boleh, daripada graf pun boleh. Nampak tak? Terus dapat jawapan. Kan senang je kan, tak susah pun. Okey. So yang seterusnya dia kata kurang daripada 2 orang. Tengok nombor 2 ni. Kurang daripada 2 orang menaiki bas. Okey, macam mana nak tulis kurang daripada 2 orang? P X kurang daripada 2 orang. Good. So kita tak belajar yang kurang-kurang ni. Kita belajar macam mana? Kalau X lebih kecil daripada 2, X sama dengan berapa? 1 lagi mesti tambah. X sama dengan berapa? 0. Kenapa berhenti sampai 0 je? Nampak tak ni? Yang kita buat X tadi. Yang ni. Kemungkinan tak ada orang naik bas. Seorang naik bas, 2 naik bas, 3 naik bas, 4 naik bas. Jadi kalau kurang daripada 2 bermakna seorang naik bas ataupun tidak ada seorang pun yang naik bas. Okey. So daripada jadual kita terus tengok kalau X sama dengan 1, mana 1? Ni. Berapa kebarangkalian dia ni? 0 perpuluhan. Janganlah ambil 0.3 ambil yang asal ni berapa ni? 0. Sebab tu kita dah bundakan tadi tu. 0.2995 tambah kalau 0. Ni berapa tadi kalau 0? 0.915. So jawapan adalah yes, selesai. Senang, simple je, tak susah. Okey. Okey, contoh seterusnya.
Raja di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial. Nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X. Okey, jom kita nyatakan semua kesudahan yang mungkin tu. Maknanya boleh barawak tu lah. X sama dengan apa dia? R kan? Apa dia? 0, 1, 2, 3, 4. Pandai dah. Okey. Cari nilai N. Ni kebarangkalian. Apa saya cerita pasal kebarangkalian? Good. Semua kebarangkalian hasil tambahnya adalah apa? 1. Pandai. Hasil tambahnya adalah 1. Okey, so macam nak buat? Okey, tengok kosong dulu. Okey, tengok kosong dulu. Kena buat satu. Tengok kosong dulu ni. Dapat apa tu? 1/16. So, 1/16. Dia penulisan dia macam ni tau. Tengok P, X sama dengan 0. Ni semua ni kita tambah. Tambah P, X sama dengan 1. Tambah P, X sama dengan 2. Tambah kebarangkalian, X ada 3. Tambah kebarangkalian, X ada 4. Macam tu. Okey, so X ada 0. Carilah dalam graf tu. Berapa? 1/16. X1. Tengok graf. Apa tu? N lagi. Lagi. X2. 5/16 lagi. X3. N lagi. X4. Nampak satu. 1/2N. Semua adalah 1. Okey, so kirakan 1/5 dengan 1/16 dengan 5/16. 1/16 tambah 5/16. So, dapat 3/8. Tambah, okey. 1N campur 1N campur setengah N. 1 campur 1 campur. 5/2N sama dengan 1. Okey, so 5/2N sama dengan 1 tolak 3/8. Dapat berapa? 5/8. So, 5/2N sama dengan 5/8. So, N sama dengan 5/8. Bawa sana jadi. Ni darab kan? 5/2 ni darab. Bawa sana jadi bahagi 5/2. So, dapat berapa? 1/4. So, N adalah 1/4. Selesai. Simple kan? Sekarang awak dah faham kan apa konsep kebarangkalian graf ni dengan sini. Okey. Jadi, settle latihan buku kerja macam biasa. Buat. Okey. Seterusnya adalah nilai mean, variance dan sisian piawai bagi taburan binomial. Dia pun ada juga mean, variance, sisian piawai ni semua ni. Okey, tapi dia ada rumus. Okey, tengok rumus mean. Rumus mean ni kita ambil M dia tu kita sebut mu tau. M dia tu macam awak tengoklah buku teks dia macam sikit kan M dia tu kan. Okey, jadi kita panggil mean. Okey, apa itu N, apa itu P? N adalah bilangan percubaan, P adalah kejayaan. Okey, variance pula rumus dia kuasa 2 tu, tengoklah bendala ni macam mana bentuk tu kan. Kuasa 2 tu sama dengan N ni bilangan percubaan, P kejayaan, Q kegagalan. Okey, sisian piawai pula. Sisian piawai memang akan jadi punca kuasa untuk variance kan. So, ada 3 rumus. Okey, jadi kita try tengok. Contoh, satu kajian mendapati bahawa 95% daripada rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu. So, kita anggaplah yang lesen memandu tu, mempunyai lesen memandu tu adalah kejayaan. So, ada lesen 95%. So, kita anggap dia sebagai P. Berapa? Pandai. Nampak tak? Tulis tau semua maklumat yang ada. Jadi, bermakna yang tidak ada lesen, berapa persen? 5% pandai. Jadi, ni panggil apa? Q. Berapa Q? 0.05. Simple kan? Okey. Jika 160 orang dipilih secara rawak. Jadi, bila 160 orang dipilih secara rawak ni, kita anggap dia adalah N. Okey. Daripada kumpulan umur tersebut, jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen kereta memandu. Jadi, seterusnya cari variance sisian piawai bagi taburan itu. Okey, kelas, kalau dia kata
jangkakan bilangan rakyat Malaysia berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen mandu tu, itu kan kita anggap sebagai min tau. Dan min sama dengan NP. N dia adalah nilai semua 160 orang. Darab dengan P ni kejayaan, maknanya 95% yang ada lesen kan. Ya, ataupun 0.95. Jadi jawapan dia adalah berapa kat situ? 152 orang. Dia tak cakap min, tapi kita anggap dia sebagai, kita katakan, kita jadikan dia min sebab jangkaan ni, bilangan rakyat Malaysia ni. Jadi apa maksud di situ? Sebab dia kata ini adalah nilai jangkaan. Nilai jangkaan ini kita namakan dia min. Faham Okey, jadi dah dapat min 152 orang. Okey. Seterusnya cari variance dan sisian PY bagi taburan ini. Okey, variance pula rumus dia mana tadi? Tu dia. Tengok ni. Okay. So variance sama dengan NPQ. So N adalah berapa orang tadi? 160 orang. Darab dengan P 0.95. Darab dengan Q 0.05. Simple je. So jawapan adalah 7.60. Okey. Bila nak sisian piawai pula, dia adalah punca kuasa bagi variance NPQ. So NPQ kita dah dapat dah tadi 7.60. So puncakan. Dapatlah jawapan 2.76. Okey. Jadi jelas jadi nilai jangkaan lah kat situ. Nilai jangkaan bilangan Malaysia tu kita katakan sebagai min. Okey. So settle untuk variance min semua ni, min sisian piawai. Okey, so kita tengok ini adalah penyelesaian masalah. Sebuah kedai kek menghasilkan sejenis kek coklat. Didapati bahawa 12% daripada kek coklat itu berjisim kurang daripada 1 kilo. Jadi kita anggap sebagai kejayaan dia apa dia? Kurang 1 kilo 12%. So kita anggap P lah sama dengan 0.12. Okey, jadi automatik Q kita, maknanya yang lebih daripada Q kita adalah lebih 1 kilo adalah berapa persen? 88%. So kita anggap Q kita 0.88. Betul. Okey, teruskan lagi. Cari bilangan minimum kek coklat yang perlu dipantau supaya kebarangkalian bahawa, perkataan kebarangkalian situ menunjukkan kepada P, probability, kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebiji kek. So kita katakan X tu adalah kek. Okey. X mewakili bilangan kek coklat tu. Okey. Yang kurang daripada 1 kilo lah. Sekurang-kurangnya sebiji kek coklat berjisim kurang daripada 1 kilo yang dipilih secara rawak adalah lebih besar daripada 0.5. Okey, jap. Awak tengok dulu dia punya ayat dulu first. Sekurang-kurangnya sebiji kek berjisim kurang daripada 1 kilo ni kita anggap X. Okey. Sekurang-kurangnya sebiji kek. Okey. Awak maksud sekurang-kurangnya sebiji kek. So X lebih ke kurang? Mesti lebih daripada sebiji kek 1. Maknanya paling rendah 1, paling kurang adalah 1 kek. Dia lebih dia kena banyak daripada 1 kek. Maknanya 2, 3, 4, 5. Faham tak? Dia kena buat kek tu lebih banyak. Macam tu. Okey, jadi sekurang-kurangnya sebiji kek coklat berjisim kurang daripada 1 kilo dah settle ni. Yang dipilih secara rawak adalah, perkataan ni nampak? Follow je ayat dia. Lebih besar. Begitu. Kan? Follow je ayat dia. Okey? Lebih besar. Okey. So, bila jadi macam ni, ingat kita mana ada belajar besar sama dengan ni kan? Kita belajar dia sama dengan. So, bila dia sama dengan bermakna, kalau X lebih besar daripada 1, makna P, X sama dengan 1. 1 termasuk pada sama dengan tambah P lagi. Ya, X sama dengan 2 lagi. X sama dengan 3 lagi. Kita tahu ke sampai berapa? Tak tahu kan? Dia tak cakap kan? Okey. So, dia mesti ada belakang dia. Belakang dia adalah P. X sama dengan berapa? Kosong. Pandai kan? Yang kita buat rawak tu, X adalah mungkin tak ada, mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, bla 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 bla. Betul? Okey, so 1 ni dia memang dia nak. Okey, jadi yang tinggal ni, yang kita nak buang tu kosong lah. Jadi, apa kata kita work smart, kita buat apa? Saya dah ajar dah tadi.
Ya, kita buat 1 tolak P X sama dengan kosong. Betul, follow je lah tu. Ya, begitu. Ke tidak? Boleh nak buat macam ni. Tapi sampai mana? Sebabnya dia tak cakap pun bilangan kek berapa. Jadi dia kata dia suruh cari bilangan. Jadi kita nak buat sampai mana ni? Sampai tahap mana-mana sekarang? Kan? Jadi kita buat apa? Kita buang yang belakang tu. Kan? X sama dengan, saya ulang balik. Mungkin kosong. Mungkin ada 1. Mungkin ada 2. Mungkin ada 3. Mungkin 4. Betul tak? Jadi 1 ni ada. 2 ni ada. 3 ni ada. 2 ni ada. 3 ni ada. 4 mungkin ada lagi. 5 lagi. Jadi yang takkan ada apa? Ini. Okay, so kita tolak je lah. Jadi bila kita tolak, kita buat NCR macam biasa. 1 tolak NCR, PR, Q, N tolak R. Good. Okay. So masukkan 1 tolak N. Berapa bilangan kek itu? Kita tak tahu kan. So N, C, okay, R kosong. Pandai. Tu dia kosong. Okay. So P. P berapa tadi? Tu 0.12 R kosong lah. Jadi Q pula 0.88 N tolak kosong. Good. N tolak kosong adalah N lah kan. Okey, lagi. Okey, yang ni kan ada negatif kan. Kita bawa ke sana. Yang ni pula 0.85 kita bawa ke sini. Okey, jadi 1 tolak 0.85 sama dengan N. Sama dengan pula. Tengok. Lebih besar, ikut je. NC kosong, 0.12 kuasa kosong, 0.88 kuasa 6. Okey, so 1 tolak 0.85 jawapan adalah 0.15, betul. Okey, kita follow je ayat dia tu. Okey, kalau NC kosong, cuba awak letak dekat kalkulator awak. Katakanlah N tu awak ganti dengan 5. Tekan 5, shift C kosong. Awak dapat berapa? 1. Cuba letak nombor lain pula. 2 pula. 2 C kosong. 1 je. Apa sahaja yang bawah ni kosong, C kosong ni jawapannya adalah 1. So 1. Yang ni pula. Apa sahaja kuasa pula kosong, jawapannya 1. Pendek kata kita abaikan je benda ni semua. So dia tinggal 0.88N. Maknanya yang ni kita darab dengan 1, dapat dia balik kan. Dapat dia balik. So kita tulis yang mana? Tulis terus 0.88 kuasa N. Okey, sampai sini inilah kita akan pakai hukum logaritma. Okey, sebabnya tak boleh settle ni. Okey, jadi ialah 0.88 mana boleh bawa sini. Kita nak cari N. So kita letak je log 0.15. Log apa? Log 10 lah. Itu je yang kita mampu boleh settlekan. Okey? Okey. Okey, sebabnya kalkulator hitam, kalkulator lama tu dia log 10 je dia boleh baca kan. Yang kita tekan log terus. Itu maknanya log 10. Tapi kalau kalkulator putih awak nak letak log 2 boleh. Suka hati awak lah, asalkan sama kiri kanan. Okey. Okey, so N akan bawa ke depan. So dia akan jadi log 10 0.15 N log 10 0.88. Okey, saya pergi belah sini boleh? Sebelah sini kan dia tak muat. Okey, so bila sampai sana kita nak cari N. Ini darab bawa ke sini. Jadi log 10 0.15 bahagi dengan log 10 0.88 N. Okey, jom kira berapa dapat? Log 10 0.15 bahagi log 10 0.88. Okey, berapa dapat? Dapat tak 14.84? Ya, 14.84. So, ini bilangan kek lah. Habis takkanlah kek awak ada perpuluhan kan? Okey, kek ni 14 ni penuh. Habis perpuluhan 8 tu siapa makan? Pekerja makan. Mana boleh kan? Okey, jadi berapa bilangan minimum kek yang perlu dipantau? So, kita ambil lah kek itu bilangan dia sama dengan 15. So, maknanya completekan lagi sikit kek tu. Macam tu. Maknanya 0.84 tu completekan sikit. Jadi 15 lah cukup. Paling minimum lah. Okey. Paling maksimum banyak lah. Kan? Okey. Jadi bila buat soalan macam ni, pertama sekali awak kena tahu macam mana nak menulis. Menulis yang kebarangkalian ni. Kat sini yang pelajar ada problem.
Memang kat sini problem Jadi belajar tak apa. Belajar. Okey. Lepas tu sampai ke bawah ni memang akan pakai sampai sinilah memang akan pakai lock. Okey, so settle, cuba kita buat latihan. Okey, nanti benda ni semua kita akan bincang dekat Meet nanti. Alright Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.